Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah di atas nikmat dapat lagi kita bertemu pada malam ini untuk kita berada di majlis yang kelima pembacaan kitab Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi li maulah. Dan kita belum lagi memasuki kitab. Kita sebelum ini berada di bahagian mukaddimah yang perlu untuk diketahui sebelum kita membaca kitab Safinatun Najah ataupun mana-mana kitab fiqh yang lain. Dan sebelum kita masuk kepada perbahasan ataupun kepada mukaddimah pengarang pada hari ini, soalan yang ditanya oleh saudara Yusuf ada 4 soalan yang beliau tanya. Soalan pertama dah terjawab, soalan kedua pula. Malam besok soalan ketiga. Apa hukum orang awam beramal dengan campur mazhab? Contoh, demi mencari rukhsah seperti pergi haji, khawatir bersentuh dengan wanita dan membatalkan wuduk, maka dia ikut mazhab lain. Yang kedua, hanya mengikut pandangan mazhab paling mudah. Baik, dia ada satu perbahasan para ulama. Apabila kita ingin berpegang dengan pelbagai pandangan mazhab, sekali ikut mazhab Syafi'i, sekali ikut mazhab Imam Malik, sekali ikut mazhab Imam Ahmad contohnya, dalam satu ibadah campur-campurlah. Masa berwuduk, wuduk cara Al-Imam Asy-Syafi'i. Bila bersentuh dengan orang perempuan, dia pakai mazhab Imam Malik contoh, yang mengatakan tak batal wuduk apabila bersentuh lelaki perempuan tanpa lapik. Dia tak pakai pula mazhab Imam Syafi'i. Dia campur-campur begini. Jadi kata Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah hafizahullah subhanahu wa ta'ala, apabila seseorang itu ingin beramal dengan pelbagai mazhab dalam ibadah dia, boleh. Tapi semestinya maksud beliau ni boleh iaitu setelah mengaji, belajar, bukan agak-agak lah. Bukan maknanya biasanya ulama ada 2 pendapat. Ada kot. Dia terus pegang yang dia rasa mungkin ada, padahal dia tak mengaji. Maknanya itu tak betul. Kerana takut-takut memang tak ada pendapat pun. Mana-mana dia yang menimbulkan pandangan baru. Jadi boleh untuk berpegang dengan mazhab lain. Contoh kita bermazhab Syafi'i, tiba-tiba dalam ibadah nak bermazhab dengan mazhab lain. Boleh. Tetapi dengan syarat, ulama yang kita ikut tersebut, katakan kita campur-campur mazhab, katakan kita ambil 2 pendapat. Selalu dibuat contohnya mudahnya berwuduk. Bila berwuduk, dia berwuduk mengikut cara Al-Imam Asy-Syafi'i, tak ikut cara Imam Malik. Biasanya yang akan jelas iaitu dalam isu menyapu kepala. Dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, asal sentuh kepala sah wuduk walaupun tak sapu seluruh kepala. Ikut mazhab Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, wuduk tidak akan sah sekiranya orang yang berwuduk tidak menyapu seluruh kepala. Ketika dia basuh muka, basuh tangan, bila sapu kepala, dia sapu sikit je kepala dia, tak sah wuduk itu dalam mazhab Imam Malik. Dia kena menyapu keseluruhan kepala. Maksudnya seluruh kepala dia terkena basahan yang ada di tangan. Itu mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Syafi'i tak wajib semua, tapi sunat semua. Yang wajib apa? Asal sentuh. Jadi dia kata, okey, dalam masalah wuduk saya pakai mazhab Imam Syafi'i. Kebetulan dia pula budak muda, rambut pula bojeng, cantik apa semua, nak pergi program contoh, malas lah nak sapu kepala semua, nanti hilang lah dia punya remos-remos kalau ada lah kan. Dia sapu sikit je. Dia kata ala mazhab Sayyidina al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, al-qail bi jawaz wa bi sihhati wudu'i walhamdulillah. Dia pun sapu sikit je, dia kata ikut mazhab Imam Syafi'i sah wuduk saya. Dia pun pergi kenduri. Takdir Allah Ta'ala tersentuh pula. Kenduri itu katakan sesak, tak ikut SOP pula tu. Macam tu kan. Tersesak macam mana tak, tersentuh tangan satu orang perempuan tanpa lapik. Dia ingat kawan dia.
Dia pun nak capai, tercapai tangan orang perempuan. Orang perempuan tu pandang, dah apa ni? Kan, apa siapa pegang tangan saya? Dia kata, sorry, saya tak sengaja. Dah berlaku persentuhan lelaki perempuan tanpa lapik. Tapi dia tidak bersyahwat sebab dia ingat kawan dia. Rupanya tersilap pegang tangan. Maka ketika itu, berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i, batal wuduk. Sebab dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, asal berlaku persentuhan lelaki dengan perempuan yang bukan mahram, termasuk isteri. Sebab isteri itu bukan mahram kita. Kalau isteri itu mahram kita, tak bolehlah kita kahwin dengan dia. Mahram ni wanita yang diharamkan untuk dikahwini. Jadi, bila dia bersentuh dengan orang perempuan yang bukan mahram dia, tanpa lapik, maka batallah wuduk dia berdasarkan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi ketika itu dia kata, malas pula nak ambil wuduk sekali lagi. Dia teringat, fihi ra'yan. Bal hunaka salas ara'. Dalam masalah ni ada dua pendapat. Bahkan sebenarnya ada tiga pendapat. Kita ambil contoh dua pendapat dulu. Dia kata memanglah batal wuduk saya. Wuduk akan batal bila berlaku persentuhan lelaki perempuan tanpa lapik, sekiranya lelaki dengan perempuan tu tidak ada hubungan kekeluargaan. Maksudnya lelaki itu bersentuh dengan wanita ajnabi. Tapi dia kata, tapi ingat dulu masa belajar dengan ustaz dulu, ustaz beritahu mazhab Imam Malik mengatakan sekiranya berlaku persentuhan di antara lelaki dengan wanita ajnabiyah tetapi tidak timbul syahwat. Sentuh tapi tak timbul syahwat. Maka ketika itu, wuduk itu tidak batal. Orang yang berwuduk kemudian pegang orang perempuan tanpa lapik, orang perempuan yang bukan mahram, tanpa lapik dan tidak pula timbul syahwat. Dosa tak dosa lain cerita. Dosa tak dosa itu lain cerita. Itu perbahasan lain. Isunya pada batal atau tidak wuduk. Sebab jumhur para ulama kata kalau kita bersalaman lelaki perempuan tanpa lapik ni, main bersentuhan lelaki perempuan yang bukan mahram itu adalah dosa. Cuma katakan kawan ni tak sengaja jadi tak berdosa. Cuma batal atau tidak wuduk dia. Dia kata ketika ini saya pegang mazhab Imam Malik lah. Sebab saya bukan bersentuh dalam syahwat. Saya bersentuh pun tak sengaja tanpa syahwat. Jadi ketika itu dia kata saya nak pegang pendapat Imam Malik yang mengatakan wuduk tidak akan terbatal sekiranya berlaku persentuhan lelaki dan perempuan tanpa syahwat. Jadi ketika ini dalam cerita kita tadi ni, dia telah berpegang dengan dua pendapat ulama. Sekali dia pegang pendapat Imam Syafi'i ketika berwuduk, iaitu sapu kepala dia sapu sikit. Sekali pula dia pegang pendapat Imam Malik dari sudut apa? Dari sudut tak batal wuduk kalau berlaku persentuhan. Jadi kalau dia nak berpegang dengan pandangan yang pelbagai, Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah menyatakan dia boleh berpegang dengan pendapat ulama yang pelbagai dalam kehidupan dia, tetapi dengan syarat tidak berlaku satu keadaan, iaitu ulama-ulama yang dia ikut tu, dia ikut contoh berapa orang dalam apa isu. Contoh isu kita tadi dua kali lah. Dua orang dia ikut Imam Syafi'i, dia ikut Imam Malik. Boleh tu berpegang dengan pendapat Imam Syafi'i atau Imam Malik dalam keadaan sekalipun, dicampur-campur mazhab maknanya, tetapi dengan syarat jangan sampai pada satu keadaan semua ulama yang dia pegang tu, yang dia berpegang dengan pandangan mereka tersebut, bila dirujuk balik dari sudut fiqh masing-masing, setiap faqih itu mengatakan tindakan kamu ni tak betul. Kalau berlaku dia pegang dua ulama atau tiga ulama, setelah dirujuk dia dah campur-campur, setelah dirujuk dengan tiga-tiga orang ni, setiap orang kata perbuatan kamu tak sah, perbuatan kamu tak betul, maka ketika itu tak bolehlah dia berpegang dengan pandangan yang pelbagai dalam situasi ini. Kenapa? Contoh dalam isu tadi ya, bila dia berwuduk dia sapu kepala sikit, wuduk dia sah ikut mazhab Imam Syafi'i. Bila dia bersentuh lelaki perempuan tanpa lapik tadi, dia pegang pendapat Imam Malik dengan alasan dia tidak bersyahwat. Jadi kalau kita tanya Imam Asy-Syafi'i, wahai al-Imam Asy-Syafi'i, dalam situasi orang ni, dia berwuduk disapu sikit, lepas tu dia pegang perempuan, dia nak solat, boleh tak boleh? Apa kata Imam Syafi'i? Tak boleh. Sebab apa tak boleh wahai Imam Syafi'i? Imam Syafi'i akan kata sebab wuduk dia dah batal. Wuduk dia dah batal. Asal-asal eloklah dia berwuduk tu, ada wuduk, dia pegang perempuan walaupun tanpa syahwat sekalipun, di sisi al-Imam Asy-Syafi'i wuduk dia sudah terbatal. Mari
Di sisi Imam Syafi'i tindakan dia tak betul kalau dia nak semayang lepas tu. Tanya Imam Malik, imam kedua yang dia pegang dalam isu bersentuhan lelaki perempuan tak batal wuduk ketika tiada syahwat. Tanya Imam Malik, boleh tak orang ni nak semayang wahai Imam Malik? Imam Malik kata nak semayang apa? Wuduk pun tak sah. Bukan isu batal wuduk. Tak timbul isu batal wuduk. Wuduk dia pun tak sah. Kenapa pula Imam Malik? Dia elok ambil wuduk tadi. Kepala tak sapu semua. Bila kepala tak sapu semua, tak sahlah wuduk tu. Jadi wuduk tidak wujud. Bila tidak wujud, maknanya dia pegang orang perempuan ke, tak pegang orang perempuan ke, lepas tu memang tak ada sembahyang. Sebab wuduk dia tidak sah. Jadi ketika ini, apa yang berlaku? Dia pegang dua pendapat ulama', dua-dua kata tak sah. Cuma seorang kata tak sah sebab bersentuh lelaki perempuan. Seorang pula kata tak sah kerana wuduk tak sah. Bukan isu bersentuh lelaki perempuan. Jadi kalau berlaku keadaan seperti ini, tidak boleh lagi dia untuk berpegang dengan kedua-dua pendapat ulama' tersebut. Dia kena pilih salah satu. Ya Syafi'i, ya Al-Imam Malik. Sama nak pegang pendapat Imam Syafi'i atau pegang pendapat Imam Malik. Kalau dia nak pegang pendapat Imam Malik, pegang perempuan tak batal wuduk, kalau tanpa syahwat, maknanya ketika dia berwuduk tadi, dia kena sapu kepala semua. Dia kena ikut pendapat Imam Malik dalam isu ni. Kalau dia kata, saya rambut ni susah sikit lah. Saya sapu sikit je. Selalu berwuduk tu, saya bukan kedekut tapi gitu. Sikit je. Alhamdulillah dah sentuh. Khalas, alhamdulillah. Rabbuna karim. Sentuh sikit. Okey, alhamdulillah wuduk sah. Kalau nak pegang mazhab Imam Syafi'i dari sudut tak wajib sapu kepala semua, kalau berlaku persentuhan, selesai. Kamu kena berpegang, wuduk kamu dah batal. Jadi kalau kamu nak berpegang dengan dua pendapat, tiga pendapat, boleh. Sekiranya tidak berlaku satu keadaan, tanya pada para ulama, ibadah yang dia buat tu jadi tak sah. Kalau tak berlaku, tak apa. Kalau ulama yang dia pegang semua kata ibadat kamu tidak sah, maka ketika itu tidak boleh dia berpegang dengan pandangan-pandangan yang pelbagai tersebut. Tapi katakan dia berpegang, tapi sekali dalam bahagian lain, sekali dalam bahagian lain. Masa dia berwuduk, dia pegang mazhab Imam Syafi'i. Kemudian selepas habis wuduk dia pun solat. Kemudian lepas habis solat dia nak berjual beli, dia nak pegang pendapat Imam Malik pula. Ketika lepas tu dia nak kahwin pula, dia kahwin pakai mazhab Imam Ahmad pula. Contoh tapi bab kahwin ni dia sudah jadi enactment. Di Malaysia dia jadi enactment. Bila kerajaan memilih satu pendapat fiqh dalam satu keadaan, maka ketika itu walaupun pada asalnya ada khilaf fuqaha, tak boleh lagi berpegang dengan ulama ataupun perkhilafan ulama tersebut untuk dilaksanakan pada alam realiti di negara tersebut, sebab dia sudah di-enactmentkan. Bila kerajaan memilih satu pendapat fiqh untuk dijadikan sebagai undang-undang, maka ketika itu kata para ulama kita, ra'yul imami yajubbul khilaf. Ra'yul imam yajubbul khilaf. Pendapat imam, pendapat seorang pemerintah, dia akan memutuskan segala perkhilafan fiqh. Jadi macam di Malaysia, hukum nikah kahwin kita sudah di-enactmentkan. Tak bolehlah kita nak ikut nikah kahwin berdasarkan mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan sah tanpa wanita tu kalau dia nak kahwinkan diri dia sendiri, walaupun wali tak setuju, sah nikah. Itu tak boleh pegang dah sebab dia sudah di-enactmentkan. Jadi katakan dia campur-campur mazhab tadi, sekali dalam isu solat, sekali dalam isu perniagaan, sekali dalam isu perkahwinan, maka ketika itu tidak menjadi masalah kerana apa yang dia buat itu ulama kata betul dan tidak berlaku satu keadaan semua ulama yang dia pegang mengatakan ibadah dia tidak sah. Jadi pening saya Ustaz. Kalau pening, pegang je lah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardahu. Siapa suruh nak campur-campur? Kalau nak campur-campur, kena ikutlah syarat-syarat dia. Jadi nak ceritanya, kalau kita nak mengamalkan pelbagai mazhab sekalipun, kena mempelajari dengan baik dan kena ada ilmu. Kalau tidak, nanti maknanya kita akan terbabit dengan satu masalah, iaitu satu keadaan ulama yang kita pegang, katakan 2-3 orang tu, semua kata perbuatan kita tidak sah dengan sebab-sebab yang pelbagai. Silakan cikgu. Contoh, dia berwuduk masa dia di Malaysia. Imam Syafi'i, betul dia pun terobang. Wuduk dia yang mula-mula tu dah batal lah.
dah batal lah. Ke tak batal lagi wuduk dia tu? Katakan saya buat lah. Dia ambil wuduk di Malaysia. Nak pergi haji ni. Elok ambil wuduk pun semua. Lepas tu sampai ke Mekah. Entah macam mana terpegang pula tangan seorang perempuan. Dia kata, sekarang ni kita di Mekah ni kita ikut mazhab dia lah. Ikut mazhab yang kata begini-begini pula. Maka ketika itu tak boleh lagi. Sebab dia akan berada pada keadaan dua orang alim yang dia pegang tu kesemua mengatakan ibadah dia tak sah. Tapi kalau dia berwuduk di Malaysia, dah batal lah pun. Selesai dah. Dia sampai Mekah, dia nak start ambil wuduk yang kedua. Dia kata, kali ni saya nak ikut mazhab Malik lah. Okey, silakan. Tak ada masalah. Cuma dalam isu itu secara konsepnya begitu. Cuma ada juga perbahasan dalam isu umrah, isu haji contohnya, biasanya berlaku persentuhan lelaki perempuan ketika tawaf. Maka ketika itu memang ada perbahasan khusus yang dibincangkan. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i ni pun ada dua pendapat dalam isu itu. Okey, secara kasarnya begitu. InsyaAllah besok kita tengok soalan yang ketiga pula. Soalan ni panas sikit lah. Adakah Wahabi itu mazhab kelima? Tuan-tuan marah ke apa? Ke adik Yusof kita. Dia yang bertanya soalan. Okey, alhamdulillah selesai kita menjawab soalan secara kasar. Dan insyaAllah hari ini biiznillah subhanahu wa ta'ala setelah kita meneliti berkenaan dengan perkara-perkara asas yang berkaitan dengan ilmu fiqh, berkaitan dengan Imam Asy-Syafi'i, berkaitan dengan pengarang kitab ini sendiri, iaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami yang meninggal dunia pada tahun 1271 Hijriyah di Tanah Abang, Betawi ataupun Jakarta. Jadi alhamdulillah selesai kita meneliti perbahasan-perbahasan seputar kitab ini dan juga seputar ilmu fiqh, dan semalam kita dah menyebut salasilah para ulama yang menyambungkan kitab ini sehingga sampai kepada kita, walhamdulillah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan mula masuk perbahasan ataupun kitab ini biiznillah. Moga-moga bermanfaat. Al-Fatihah untuk pengarang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, di muka surat yang nombor 2 itu adalah awal ucapan Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair. Bisnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-muallif li hadzal kitab wa huwa sayyidi al-imam Salim ibni Abdullah ibni Sa'd ibni Abdullah ibni Sumair al-Hadrami al-mutawaffa sanata 71 wa 200 wa alf min hijratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i safinatin najah fima yajibu 'alal 'abdi li maulah wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Qala sayyiduna al-imam al-musannif, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terjemahan bagi mukaddimah ini, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah yang merupakan Tuhan sekalian alam. Dengannya kami memohon pertolongan bagi urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Semoga Allah telah berselawat dan memberikan keselamatan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penutup para nabi. Semoga Allah berselawat dan memberikan keselamatan juga kepada keluarga baginda dan para sahabat baginda kesemuanya. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Itu adalah terjemahan kasar bagi mukaddimah
yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami. Selepas tu Syekh terus sebut faslun arkanul islami khamsatun. Maksudnya mukadimah beliau tak cerita kitab ni apa-apa tak. Beliau sebut secara asasnya, iaitu pujian kepada Allah, selawat kepada baginda Nabi, dan terus beliau masuk kepada perbahasan iaitu rukun-rukun Islam ada 5. Jadi ini maknanya kita fahamlah kitab ini kitab yang ringkas yang ditulis untuk mereka yang baru nak mendalami ilmu fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i secara asas. Siapa yang tak tahu langsung, tak pernah belajar mazhab Imam Syafi'i langsung, eloklah dia belajar kitab ini. Jadi sesuailah beliau tulis secara ringkas-ringkas kerana tujuan kitab ini dipersembahkan adalah kepada mereka yang baru ingin mendalami ilmu fiqh. Jadi beliau tak sebutlah perincian-perincian fiqh lah apalah. Jadi beliau sebut secara kasar begitu dengan harapan moga-moga yang mempelajari ilmu fiqh tu sedikit demi sedikit dia akan dapat maklumat-maklumat terperinci terhadap ilmu-ilmu fiqh. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, menjadi tradisi para ulama kita apabila mereka masuk dalam menghuraikan mana-mana kitab, apabila sampai kepada muqaddimah pengarang iaitu Bismillahirrahmanirrahim dan juga Alhamdulillahirabbil alamin, begitu juga dengan salawat ke hadrat baginda Nabi, mereka tidak akan laju-laju untuk pergi kepada perbahasan yang seterusnya, melainkan mereka akan mengambil masa agak teliti untuk mendalami dan memerhatikan secara halus apakah dia Bismillahirrahmanirrahim dan apakah dia Alhamdulillahirabbil alamin, kerana atas dasar mengambil keberkatan dan memohon kebaikan daripada Allah berkaitan dengan huraian yang membicarakan tentang bismillah dan juga alhamdulillah rabbil alamin. Jadi insya-Allah hari ini kita bincang tentang bismillah saja. Bukan selalu tak kita baca agak dalam. Selalunya perbahasan yang agak dalam ni mungkin dibincangkan di pondok-pondok, di dalam majlis-majlis talaqi yang tinggi-tinggi. Tapi apa salahnya untuk kita tahu juga secara, orang kata apa, secara sepintas lalu. Kalau kita rasa tingginya, okey tak apa, sekurang-kurangnya kita pernah mendengarnya walaupun mungkin kita tidak dapat mendalaminya dan memahaminya dengan baik. Jadi insya-Allah saya pada malam ini akan membawa tuan-tuan untuk kita meneliti tentang apakah dia Bismillahirrahmanirrahim dan beberapa perbahasan yang berkaitan dengan basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Orang Arab sebut basmalah. Basmalah ni dia adalah nahtun khatiyun, ataupun kita kata macam ringkasan lah. Ringkasan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi supaya mudah orang faham, kalau macam kita, kalau orang Melayu kita sebut bismillah. Dah baca bismillah ke belum? Faham tu maksudnya, dah baca Bismillahirrahmanirrahim ke belum? Tapi orang Arab dia tak kata hal anta qara'ta bismillah, dah, dia kata hal basmalta. Hal basmalta, adakah kamu telah basmalah ataupun belum? Jadi basmalah itu dalam bahasa Arab merujuk kepada ringkasan bagi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau alhamdulillah pula dipanggil hamdalah. Bila sebut hamdalah, maksudnya alhamdulillahirabbil alamin. Kalau hauqalah, maksudnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau tahlil, maksudnya la ilaha illallah. Jadi itu adalah beberapa nahtun khatti ataupun ringkasan secara tulisan untuk merujuk kepada satu kenyataan yang diinginkan oleh para ulama kita. Jadi saya ada mencatat beberapa perkara-perkara penting yang berkaitan dengan bismillah. InsyaAllah kita akan cuba lihat. Pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah, para ulama kita, dan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ni sebab tiap-tiap hari kita sebut. Jadi bagus juga untuk kita tahu agak teliti pada malam ini. Disebut oleh para ulama, dalam bahasa Arab ni huruf ba itu ada banyak makna. Ba ni bismillah. Kalau orang Melayu ni kita terjemah dengan nama Allah. Dengan ini, ataupun dalam bahasa Arab panggil al-ba, dia mempunyai pelbagai makna. Lalu kata para ulama, ba yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim itu ada dua kemungkinan pengertiannya. Yang pertama dia panggil ba al-isti'anah. Al-ba lil-isti'anah, ba isti'anah.
Tu yang pertama. Yang kedua dipanggil ba musahabah. Dalam sikit lah ni tak buat sekali-sekala. Sebab kita dalam yang awal-awal ni, lepas-lepas ni kita taklah dalam sangat. Kau tidak lambatlah khatam kitab ni. Dan tuan-tuan pun seronok khatam kan. Saya pun seronok juga kan. Adalah bendanya. Cuma awal-awal ni kita sebab nak tahu secara orang kata apa, biar maklumat yang kita dapat tu agak sedikit teliti yang disebut oleh para ulama. Jadi bismillahirrahmanirrahim, huruf ba pada bismillah itu ada dua kemungkinan makna. Kemungkinan yang pertama, ba itu dipanggil ba isti'anah. Ba bantuan. Ba minta bantuan. Isti'anah. Satu lagi, ba dengan maksud musahabah. Musahabah maksud dia menyertai. Ba dengan maksud bersama-sama. Maksudnya ba pada bismillah itu, kalau kita kata ia bermaksud musahabah, dia bermaksud bersama-sama dengan nama Allah. Tapi biasanya kita jarang dengar lah bersama-sama dengan nama Allah. Biasa kita kata dengan nama Allah je. Dan kita pun kadang-kadang tak terperasan dengan nama Allah tu maksud dia apa. Sebab kita tiap-tiap hari sebut dengan nama Allah yang maha pemurah lagi banyak. Okey, apa maksud dengan nama Allah tu? Dengan apa? Maksud dia macam mana? Jadi di sini ada dua kemungkinan makna. Yang pertama, dengan bantuan nama Allah. Dipanggil ba isti'anah. Ba minta bantuan. Ba yang digunakan untuk merujuk kepada makna memohon pertolongan. Jadi bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim dan kita inginkan ba itu bererti ba isti'anah, dia akan memberi makna dengan bantuan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Itu kalau kita kata ba itu bererti lil isti'anah. Ada satu lagi makna lil musahabah. Al-ba'u lil musahabah. Kita pun kata sohbah, bersahabat. Dia ambil kalimah itulah. Musahabah. Sahabah yusahibu musahabatan. Musahabah maksud dia bersama-sama. Jadi bila sebut kalau ba itu bererti musahabah, kita boleh tukar ba itu kepada kalimah ma'a. Jadi dia punya, kalau kita kata ba dalam bismillahirrahmanirrahim itu adalah bererti musahabah, kita boleh kata maksud bismillah adalah ma'asmillahirrahmanirrahim. Ana ma'asmillahirrahmanirrahim. Saya bersama-sama dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihi. Jadi itu dua makna bagi huruf ba. Jadi kalau kita sebut bismillahirrahmanirrahim, dalam kita nak minum air, nak berjalan, kita sebut bismillahirrahmanirrahim, jadi tuan-tuan boleh ingatlah. Bila kita baca Al-Fatihah contoh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, bila tuan-tuan sebut bismillah tu, tuan-tuan ingat, ba ni ada dua makna. Pertama, ba dengan maksud isti'anah, dengan bantuan. Ataupun satu lagi, ba dengan maksud musahabah, iaitu ma'iyah, kebersamaan. Orang Arab kata contoh, ana katabtu bil qalam. Saya menulis dengan pen. Maksudnya saya menulis dengan menggunakan dengan bantuan pen. Jadi ba ketika orang Arab sebut katabtu bil qalam, ba di situ adalah ba isti'anah. Tapi kalau dia kata marartu bi fulan, saya telah lalu dengan seorang lelaki. Marartu bi fulan. Jadi bila sebut bi fulan, sebenarnya dia kata marartu ma'a fulan. Saya telah lalu dan saya telah bersama dengan si fulan itu. Sewaktu saya lalu tu, saya setelah bersama dengan dia sebentar. Jadi ba dalam bahasa Arab ada dua kemungkinan makna. Cuma apa maksud bismillahirrahmanirrahim kalau kita kata ba di sini adalah ba isti'anah? Kalau kita kata ba di situ adalah ba isti'anah, maknanya kita nak bagi tahu saya minum dengan bantuan nama Allah. Saya berjalan dengan bantuan Allah. Contoh katakan tuan-tuan nak tidur, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu tuan-tuan tidur. Maksud dia ketika tuan-tuan sebut bismillahirrahmanirrahim itu, tuan-tuan akan menginginkan maknanya dengan bantuan Allah saya tidur.
Mai saya tidur ni dengan sebab bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mai saya telah menggunakan bantuan nama Allah untuk saya tidur. Itu kalau kita kata ba itu adalah ba isti'anah. Biar kalau tuan-tuan buat apa benda pun bismillahirrahmanirrahim, mai dengan bantuan nama Allah saya buat bagian. Dengan bantuan Allah saya mulakan pekerjaan saya. Itu kalau kita kata ba adalah ba isti'anah. Cuma ada ulama tak berapa seronok sikit kalau kita kata ba pada bismillahirrahmanirrahim itu adalah ba al-isti'anah. Sebab dia ada satu makna yang agak tak berapa sedap sikit. Sebab apa? Kalau saya kata katabtu bi qalam, saya menulis dengan pen. Memang saya mahukan pen itu ke? Atau pen tu hanya alat je? Yang saya nak bukan pen tu, saya nak tulisan itu. Ana qata'tu bisikin, qata'tu lahma bisikin. Saya potong daging ni dengan menggunakan pisau. Memang kita nakkan pisau tu ke tujuan kita? Atau tak kisah pun sebenarnya nak pisau ke tak guna pisau ke, tak kisah. Tapi yang saya inginkan daging yang dipotong tu, bukan pisau tu yang saya nak. Sebab dia hanya alat. Nak guna pisau ke, kalau ada orang lain dia ada kemahiran boleh kepak daging, dia boleh siap-siap elok ke, tak kisahlah. Yang penting dia sudah terpotong-potong. Nak guna pedang ke. Jadi bila kita kata ba itu adalah lil isti'anah, dia akan ada satu makna yang tak ubah cantik, iaitu kita kata saya berjalan dengan bantuan nama Allah. Maknanya saya sebenarnya nak apa? Nak berjalan tu. Nama Allah tu saya tak nak pun, cuma alat saya. Yang tu yang tak berapa nak sedap sikit. Itu yang tak berapa nak sedap sikit. Kalau kita kata ba pada bismillahirrahmanirrahim itu adalah lil isti'anah. Tapi ini nak katanya ada para ulama dia rasa tak berapa sedap sikit kalau kita kata ba itu adalah lil isti'anah. Tapi ada juga ulama kata kalau kita kata ba itu lil isti'anah sekalipun, yang kita inginkan bukan maksud dia kita tak perlukan nama Allah. Walaupun ba itu kalau ikut asal bahasanya, bila kita kata dia adalah listi'anah, yang kita inginkan adalah benda lain, bukan benda yang menjadi alat itu. Cuma bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim, kita kata dengan bantuan nama Allah, tapi dalam masa yang sama kita nak bagi tahu kalau tidak dengan bantuan Allah, tak dapat saya nak buat. Kalau tidak dengan izin Allah, kalau Tuhan tak bantu saya, tak mampu saya nak berjalan, tak mampu nak tidur, tak mampu nak makan, tak mampu nak kerja. Semuanya mesti dengan bantuan nama Allah. Cuma yang saya fikir ketika itu, kalau saya kata ba itu lil isti'anah, yang saya fikir adalah kebergantungan saya dengan Allah. Bukan nama Allah tu saya tidak inginkan. Walaupun kalau kita guna dalam ayat yang lain, qata'tu al-lahma bisikin, memang kita tak nakkan pisau tu. Saya potong daging dengan menggunakan pisau. Kalau kita sebut ayat tu, memang kita nakkan daging. Pisau kita tak kisah pun, dia alat je. Tapi bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim amshi, bismillahirrahmanirrahim akul, dengan nama Allah saya berjalan, dengan nama Allah saya pergi ke sana ke sini, maknanya ketika itu kita tidak melihat dari sudut tidak memerlukan nama Allah, kerana memang kita perlukan Allah. Allah bukan alat. Tapi bila kita sebut ba tu isti'anah, sebagian ulama kata tak ada masalah pun, kerana yang kita ingat adalah saya ni sangat bergantung kepada Allah. Jadi bila kita sebut ba tu lil isti'anah, ada dua cara pemikiran lah. Ada ulama kata tak apa sedap lah guna ba isti'anah ni, sebab dia akan menunjukkan seakan-akan nama Allah ni bukan tujuan, sedangkan tujuan kita adalah Allah. Tujuan kita maksuduna huwa Allah. Tujuan kita adalah Allah. Jadi ada ulama faham gitu, ada ulama kata kalau kita kata ba li isti'anah sekalipun, semua kita tidak akan mengatakan kita tidak perlukan Allah. Kita memerlukan Allah dan kita mahukan Allah. Cuma kita gunakan ba isti'anah tu dari sudut apa? Dari sudut betapa kita ni sangat bergantung kepada Allah. Seperti orang yang nak potong daging, dia bergantung, dia berhajat kepada pisau. Walaupun dalam masa yang sama dia tidak pun inginkan pisau, sebab dia nak inginkan benda yang lain. Tapi bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim,
Dia inginkan Allah dan dia juga berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita kata ba dalam bismillahirrahmanirrahim adalah dengan maksud isti'anah. Ada satu lagi makna yang saya sebut awal tadi, iaitu musahabah, kebersamaan. Bila kita kata dengan nama Allah yang Maha Pemurah, maksudnya saya menyertai nama Allah. Saya bersama-sama dengan sama-sama nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول أن سيدنا محمد رسول الله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
akbar, Allahu akbar. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسولا وبالإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Okey. Ba dengan masuk isti'anah kita dah tahu dah. Apa kesan dia, apa risiko dia dan apa jawapan ulama yang tetap berpendapat ba pada bismillah itu adalah lil isti'anah. Satu lagi makna lil musahabah, al ba'u lil musahabah. Ba dengan maksud sekali bersama. Kalau kita kata begitu, dia akan maksud saya bersama-sama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia nak bagi tahu apa? Dengan saya ini, perbuatan yang saya nak lakukan ni, contoh macam katakan kita sebelum kita makan, kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, saya makan. Cuma apa maksud dengan nama Allah saya makan? Dengan keberkatan nama Allah, dengan beradanya nama Allah yang berkat ini, saya makan. Saya makan ini bersama-sama dengan keberkatan nama Allah Subhanahu wa taala. Makan saya ni bukan makan kosong, tapi makan saya ini turut disertai dengan keberkatan, dengan sebab disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ba ketika itu kalau kita inginkan itu, masa kita makan kita kata bismillah, maksud dia saya makan ni bersama-sama dengan keberkatan dengan sebab nama Allah. Ketika itu ba itu bermaksud lil musahabah. Ikutlah masa kita makan tu kita niat apa? Sebut bismillahirrahmanirrahim. Adakah kita maksudkan saya ni tak akan mampu makan melainkan dengan bantuan Allah? Ketika itu ba itu adalah ba isti'anah. Kalau kita kata saya ni makan bersama-sama dengan keberkatan menyebut nama Allah, ketika itu ba di situ adalah lil musahabah. Jadi ini dua makna bagi ba. Contohnya kata ni baru ba. Kitab kita bukan tekat huruf ba je, ta sa jim semua ada. Nanya bila nak khatam. Yang takut tuan-tuan. Awal-awal je, awal-awal sebab kita nak masuk agak dalam sikit sebab jarang-jarang kita boleh berkongsi. Saya rasa sepanjang saya mengajar tak pernah saya berkongsi sedalam ini. Biasanya kasar-kasar begitu, lalu begitu je, tapi rugi pula rasa sebab maklumat begini sangat halus. Dan kalau kita boleh memahaminya, sewaktu kita menyebut bismillahirrahmanirrahim itu, hati kita akan memahami erti-erti yang sangat luas ini. Mari kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Mari kita akan kata, ya Allah, kalau tidak dengan bantuan Allah, tak mampu saya makan. Dia akan ada unsur kesufian sewaktu kita sebut bismillah. Sebab kita faham, ba itu adalah ba isti'anah. Mari saya bergantung harap dengan nama Allah. Saya bergantung harap dengan Allah. Kalau kita fahami pula dengan maksud, ba itu dengan adalah lil musahabah. Maknanya saya ini makan bersama-sama dengan nama Allah. Mari bersama-sama dengan keberkatan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup kita ni sentiasa ingin bersama dengan Allah, ingin bersama dengan keberkatan, ingin bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa makan pun, walaupun makan tu benda yang memang kita perlukan untuk jasad kita, tetapi kita masukkan sekali elemen saya ini makan dengan unsur keberkatan sebab saya sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah di antara makna bagi huruf ba pada bismillah. Okey, kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, ism, nama. Orang Melayu kata dengan nama, dengan nama. Nama ni kalau ikut ismun dalam bahasa Arab tu dia asalnya berasal pada dua kemungkinan makna.
Ismun iaitu diambil daripada kalimah sumu, ataupun ismun diambil daripada kalimah simah. Sebab orang Arab ni, dia setiap kalimah yang dia gunakan itu, dia ada asal punca dia. Ismun, orang Arab kita akan sebut, ismun bererti nama. Anta masmuk. Siapa nama kamu? Okey, itu memang penggunaan orang Arab sampai ke hari ni pun begitu. Cuma asal kalimah ismun tu dia ambil daripada kalimah apa sebenarnya? Apa dia punya kata asal dia? Ada ulama-ulama kita daripada ulama Basrah, dia akan kata ismun ni sebenarnya berasal daripada kalimah sumu. Sumu, apa maksud sumu? Ketinggian, ulu. Sumu ataupun ulu bererti ketinggian. Sebab dengan nama seseorang itu, tinggi orang itu. Mulia orang itu. Bila orang itu nama dia buruk, tak apa nak cantik dah. Orang tak letak nama dia nama yang buruk. Dia akan letak nama-nama yang tinggi untuk menunjukkan dia itu siapa. Jadi dengan nama kita tahu kedudukan orang tu. Jadi dia ambil dengan munasabah inilah diambil kalimah ismun. Yang diambil, dipetik daripada kalimah asal sumu. Ulama-ulama Kufah pula kata, ismun ini bukan diambil pada kalimah sumu, tapi diambil daripada kalimah simah. Simah bererti alamah. Alamat. Tanda. Bila sebut ni, kita akan teringat dengan satu orang yang lain. Sebut Hairul Nizam, tuan-tuan ingat saya. Jadi, kalimah Hairul Nizam itu adalah petanda. Tanda isyarat kepada saya. Jadi, ada ulama kata, kalimah ismun itu diambil daripada kalimah sumu. Ada yang kata dia diambil daripada kalimah simah. Ulama-ulama Basrah dia kata daripada kalimah sumu. Ulama-ulama Kufah kata ismun itu, ataupun dalam bahasa Melayu kita kata nama lah, dia diambil daripada kalimah simah. Bismillah. Kita sampai kepada lafzul jalalah, iaitu kalimah Allah. Lafzul jalalah. Lafzul jalalah ini, ataupun kita orang Melayu saya jarang juga sebut lafzul jalalah, kita sebut kalimah Allah. Tapi orang Arab dia tak kata kalimatullah, dia kata lafzul jalalah, lafaz yang mulia, iaitu merujuk pada kalimah Allah itu sendiri. Apa definisi bagi Allah? Kita tahu lah Allah tu Tuhan kita lah. Tapi para ulama ada mendatangkan satu definisi yang sangat indah, merujuk kepada apa pengertian Allah. Kata para ulama, wallahu alamun ala az-zati. Alamun ala az-zati. Al-wajibi al-wujudi. Panjang pula ya. Wallah, kalimah Allah itu adalah alamun ala az-zat al-wajibil wujudi al-mustahiqi. Al-mustahiqi, orang Melayu panggil mustahak ya, mustahak. Dia ambil kalimah itulah, mustahiq. Al-mustahiqi li jami'i al-mahamid. Al-mustahiqi li jami' al-mahamid. Bila kita tahu erti ni, bila kita sebut bismillah, dia akan membawa erti-erti yang begitu halus ini. Sebab tu saya rasa rugi kalau tidak disembahkan kepada masyarakat maklumat-maklumat indah ini. Bila sebut Allah, siapa? Bila sebut Allah, kita teringat kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang kita sembah. Tapi ada definisi yang sangat indah yang disebut oleh para ulama. Apa kata para ulama? Allah alam. Allah adalah nama. Alamun ala zat. Nama bagi satu zat. Zat dalam bahasa Arab ni, dia akan bererti sesuatulah. Cuma sesuatu kalau kita bila sebut zat, Hairul Nizam, jasad saya. Jasad saya ni. Tapi bila sebut zatullah, bukan maksud jasad Allah, sebab Allah tidak berjasad. Sebab tu digunakan kalimah zat. Sebab bahasa Arab ni dia agak menarik sikit. Kalimah zat tidak menunjukkan semestinya mesti berjasad. Tapi kalau kita nak sebut zat, kita faham dalam bahasa Melayu. Zat benda ni, kita akan faham jasad benda tu. Jadi az-zat dalam bahasa Arab kadang-kadang merujuk kepada objek, benda yang berjasad, yang berobjek. Kadang-kadang zat merujuk kepada diri sesuatu tanpa benda itu berjasad. Maka sebab itu digunakan kalimah zat, tak digunakan wallahu alamu ala jismin haram alaiki habib.
Mana boleh kita kata Allah tu adalah nama bagi satu jisim? Mana boleh? Sebab jisim tu dia akan bersifat berbentuk. Sedangkan bentuk itu sifat makhluk. Wallahu laisa kamislihi syai'. Allah tu tidak ada satu benda pun yang macam Allah Subhanahu Wa Taala. Memang makhluk tak macam Tuhan. Bila makhluk berjasad, Tuhan tidak berjasad. Bila makhluk bertempat, Tuhan tidak bertempat. Maka disebut wallahu alamun. Ala az-zat. Allah adalah nama bagi satu zat. Okey, sifat zat ni apa dia? Al-wajibil wujudi. Zat yang wujudnya adalah wajib. Allah adalah nama bagi satu zat yang zat ini wujudnya adalah wajib. Wajib wujudnya. Al-wajibi al-wujudi. Main kita boleh sebut bismillah. Setelah kita guna bismillah itu, ba itu kita faham apa artinya, bergantung sangat kita kepada Allah. Dalam masa yang sama betapa kita ini sentiasa ingin bersama-sama dengan keberkatan menyebut nama Allah. Bila sebut lafzul jalalah pula, kita akan teringat kepada zat yang begitu mulia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah Allah? Allah adalah nama bagi satu zat yang wujudnya adalah wajib. Apa maksud wujudnya adalah wajib? Bila sebut Allah ini adalah zat yang wujudnya, kewujudannya adalah wajib. Maksud kewujudan Allah adalah wajib, iaitu mustahil dia tidak wujud. Dan mustahil dia akan binasa. Maksud dia, la yasbiquhul adam, wa la yalhaquhul adam kazalik. Itu maksud wajibil wujud. La yasbiquhul adam wa la yalhaquhu al-adam. Satu zat yang tidak didahului dengan ketiadaan, dan ia juga satu zat yang tidak akan terkena dengan ketiadaan. Maknanya beza dengan kita. Kita sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita, mana kita? Entah, tak wujud. Yang wujud pun dalam bentuk roh. Tapi jasad tak wujud lagi. Sebelum mak ayah kita kahwin, mana ada kita ada? Jasad kita mana ada lagi? Baik, kita telah didahului dengan ketidakwujudan, tak wujud. Barulah lepas tu wujud. Lepas dah wujud, ke mana kita? Sampai hukum, berpindahlah kita ke alam yang lain untuk bertemu pula dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Di dunia tak dapat jumpa Nabi, insya-Allah. Waktu kita pulang ke alam barzah nanti, kita moga-moga disambut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah pula tak seperti kita yang didahului dengan ketiadaan dan disudahi dengan juga ketiadaan. Allah ini wujudnya adalah wajib, iaitu mustahil dia tidak wujud. Bila sebut mustahil Allah tidak wujud, bererti mustahil Allah ni satu ketika dahulu tak ada, baru ada. Dan mustahil juga Allah yang telah ada sekarang satu hari ini tak akan tidak ada. Itu bukan Allah Ta'ala. Jadi kewujudan tu ada 3 jenis. Kewujudan ada 3 jenis. Satu namanya wajib al-wujud. Wajib kewujudannya. Itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu kewujudan namanya jaiz al-wujud. Jaizul wujud. Kewujudannya adalah harus. Kalau dia nak ada pun okey, tak nak ada pun tak ada masalah. Siapa? Kita, makhluk. Makhluk ni, mestikah Allah ciptakan kita? Tak. Kalau Allah nak ciptakan, cipta. Tak nak cipta, sudah. Naga contoh. Kita kata ada naga. Memang ada ke sungguh? Tak ada pergi zoo, tak ada nampak naga tu. Naga Malaysia, naga Indonesia. Tapi nak katanya masyhur ni sampai dalam bahasa Arab pun ada kalimah naga ni. Tinin dia panggil, tinin. Tinin tu maksud dia naga. Orang Melayu panggil naga, orang putih panggil apa? Dragon. Ada ke tidak? Hakikatnya memang pernah wujud ke tidak? Entah. Jadi mungkin tak pernah wujud pun sebenarnya. Cuma dongeng je. Kita punya bayang-bayang je. Kita tengok ular, kita pun membayang ular ni dia mulut dia keluar api, lepas tu dia boleh terbang. Kita pun kata ini namanya naga. Padahal kawan tu tak pernah ada pun. Tak ada satu naga pun katakan contoh. Saya pun tak tahulah. Tapi orang Melayu percaya betul dengan naga ni. Tasik Cini ada naga.
bawah perut bumi ada naga. Orang ni lahir bersama dengan naga. Dia pun macam naga kan. Rumah dia pun macam rumah naga kan. Jadi naga ni kita juga sama je. Iaitu kewujudan kita ini tidak mesti. Kalau Allah mahu, Allah wujudkan. Kalau Allah tak mahu, Allah tak wujudkan. Contoh naga, mungkin tak pernah wujud pun. Maksudnya dia tidak diinginkan oleh Allah untuk diwujudkan. Kita, wujud kita sebab Tuhan inginkan. Tapi mesti ke wujud kita ni, kalau tak wujud akan jadi masalah? Tak juga. Kita ada ke tak ada ke tak kisah pun, ada pun. Jadi kita ni, kewujudan kita namanya jaiz al-wujud. Allah pula wajib al-wujud. Kewajipan dari sudut kewujudan. Wujudnya Allah itu wajib, mesti. Kita pula tak mesti. Tak semestinya kita kena ada. Ada pula satu benda, kewujudannya dinamakan mustahilul wujud. Mustahil wujud. Benda ni tak boleh wujud. Kalau wujud juga tak betul. Ada pula satu jenis yang ketiga. Bila mustahil wujud, dia tak pernah wujud lah. Dia memang tak pernah wujud lah. Cuma kalau dia tu sendiri diwujudkan oleh Allah, boleh tak? Istilah tak ada. Contoh, ada tak satu batu yang begitu besar sampai Tuhan tak boleh angkat? Ada tak satu batu besar betul, berat benar batu tu. Kita angkat pun tak daya, Tuhan angkat pun tak daya. Ada tak batu macam tu? Mustahil ada. Sebab kalau dia wujud sekalipun, boleh diangkat oleh Tuhan. Sebab Allah ni maha berkuasa. Tapi ada tak satu batu, kita cuba bayang-bayang, ada tak satu batu yang besar benar, berat betul, sampai Tuhan pun tak mampu nak angkat? Tak ada. Mustahil batu tu ada. Sebab kalau batu tu ada, maknanya Tuhan lemah. Bila Tuhan lemah, macam mana Tuhan bersifat dengan sifat lemah? Sedangkan Tuhan itu maha berkuasa. Jadi, kewujudan batu yang sangat besar sampai Tuhan tak mampu angkat, itu mustahil. Apa lagi contoh? Kewujudan Tuhan lain selain Allah. Boleh ke ada? Boleh tak wujud Tuhan yang macam Allah juga? Allah patut satu lagi Tuhan. Mustahil. Maksudnya dia tak akan wujud. Bahkan tak boleh wujud. Kita pula mungkin wujud, mungkin tak wujud. Tapi kalau Tuhan nak wujud, tak ada masalah pun. Kalau Tuhan tak nak wujud pun, tak ada masalah. Jadi kewujudan makhluk itu namanya jaiz al-wujud. Adapun Allah wajib al-wujud. Adapun ada benda-benda lain pula yang dia itu dalam kategori mustahil dia itu wujud. Maksudnya dia mesti tidak wujud selama-lamanya. Dia tidak didahului dengan kewujudan dan tak akan wujud sampai bila-bila. Itu namanya mustahilul wujud. Jadi Allah dalam kategori mana? Allah adalah wajibul wujud. Kewujudan Allah adalah wajib. Wajib dengan maksud mesti. Mustahil. Lepas tu dulu orang tua-tua kita, Allah itu ertinya ada, mustahil tiada. Allah itu ada, mustahil tiada. Mustahil tiada. Maka mesti ada. Tak, saya pun dah terlupa dia punya apa, gaya orang tua-tua dulu mengajar tauhid. Allah itu ada, lawannya tiada, mustahil tiada, maka mesti ada. Orang tua kata begitu. Allah itu ada, lawannya tiada, mustahil tiada, maka dia adalah ada. Sebut kepada dia satu orang bahawa Islam, dia kata, kenapa nak lawan-lawan? Tak ada bincang elok ke? Allah itu ada, lawannya tiada. Cuba elok bincang, tak lawan-lawan. Satu hal pula ya. Allah itu ada, lawannya tiada. Mustahil tiada, mestilah ada. Bahasa orang dulu ya. Tapi kita faham maksudnya, iaitu benda yang tidak boleh wujud kerana kewujudannya adalah mustahil. Jadi kita kembali kepada definisi. La haula wala quwwata illa billah. Lepas dengar dah ya. Tak boleh lama kita ni. Okey, balik kepada definisi Allah tadi. Alamun ala dzatil al-wajibil wujudi al-mustahiqi li jami'il mahamid. Al-mustahiq iaitu yang berhak. Tuhan yang berhak untuk menerima seluruh pujian. Maknanya Allah adalah merupakan nama bagi satu zat yang kewujudannya adalah wajib. Dalam masa yang sama, zat ini berhak, layak untuk menerima segala jenis kepujian. Tak ada benda yang dipuji bukan milik dia. Semua yang dipuji itu milik dia. Maka itulah Allahu Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi
Bila kita tahu makna ni, bila disebut Bismillahirrahmanirrahim, itu bergetar sikit hati kita. Sebab tu orang yang beriman, orang yang kuat dengan Tuhan ni, disebut nama Allah, bergetar dia. Bergetar jiwa dia. Sebab dia faham apa erti setiap satu tu. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kefahaman. Dan insya-Allah besok malam maksudnya, besok malam kita masuk pula Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa beza Ar-Rahman dan apa beza Ar-Rahim biiznillah. Tapi jangan tuan-tuan kata sudah. Mukadimah saja dah makan berapa hari. Udahnya macam mana kitab kita ni? InsyaAllah awal-awal tuan-tuan. Lepas ni kita baca laju-laju insyaAllah. Sebab maklumat-maklumat ni kita tiap hari kita guna. Sebut Bismillah, sebut Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang maklumat terperinci ni tidak tersemat dalam jiwa kita. Maka ia satu kerugian bagi saya. Alangkah baiknya maklumat ini diketahui. Baru bila kita sebut tu, oh Tuhan ni siapa? Allah ni satu zat yang wujudnya adalah mesti, yang berhak untuk terima segala kemuliaan dan pujian. Okey, Bismillah. Oh maksud dia saya ni memang bergantung harap dengan Allah. Dalam masa yang sama, itu kalau ba' tu ba' isti'anah. Kalau kita kata ba' tu lil musahabah, saya ni mahu segala tindakan saya itu bersama-sama dengan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kita sebut nama Allah, dia akan membawa kita untuk sentiasa bersama dengan keberkatan, dengan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah besok kita akan tengok pula baki Bismillah, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kalau ada rezeki kita masuk pula kepada Alhamdulillah, sebab pengarang sebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insyaAllah besok kita akan tengok pula apakah erti Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan apakah pula erti Alhamdu, iaitu pujian yang menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairah. Kita tangguhkan majlis kita dengan salawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير الجزاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم